rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan Tuan Kuasa Surau Haji Maksum, muslimin, muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah dengan iman dan Islam. Pertamanya marilah kita wajibkan diri kita untuk sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dan inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersama-sama berhimpun pada malam Ramadan, Syahrul Ramadan yang amat barakah ini, dan mudah-mudahan Allah akan merahmati kita. Dan mudah-mudahan saja tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan malam Lailatul Qadar kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan hadir dan berlalu, dan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Kalau dipikirkan dengan pemikiran kita ini, dengan pemikiran kemanusiaan kita ini, buat apalah Allah beri kita bulan Ramadan ini, tak bagi makan, tak bagi minum, penat, panas dan sebagainya. Sesungguhnya itu adalah hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan kita ini, dan Allah juga yang mengetahui apa yang perlu kita lakukan dan apa yang mampu kita lakukan. Jadi Allah itu dia maha hebat. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha agung. Dia tahu apa yang kita ni perlukan. Allah yang cipta kita. Jadi Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah yang buat kita. Allah tahu apa yang kita nak dan apa yang kebaikan untuk kita. Tidak ada siapa yang lebih mengetahui tentang kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memberikan kita puasa ini, Allah tahu kemampuan kita. Allah tahu kebaikannya, dan kebaikan daripada berpuasa ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk diri kita sendiri. Semua suruhan yang Allah berikan, semuanya bersesuaian dengan fitrah kita sebagai manusia. Dan hasilnya, kebaikannya tetap kembali kepada kita. Tetap kembali kepada manusia. Tidak kepada orang lain. Kepada kita yang melakukannya. Contohnya kita berpuasa. Daripada puasa itu, kita mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT, itu sudah tentu. Kita mendapat kesihatan badan. Kita mendapat bentuk tubuh badan yang cantik barangkali, diet yang sihat barangkali. Di samping pahala yang banyak itu tadi. Tekanan darah kita, gula dalam darah kita, semuanya baik. Semuanya berlaku kepada siapa? Kembali kepada kita. Begitu juga dengan ibadah solat. Contohnya ibadah solat yang kita lakukan. Ibadah solat pahala memang daripada Allah. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Dan daripada ibadah solat itu kebaikannya bukan untuk Allah. Kalau kita solat atau kita tak solat, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha hebat. Tetapi kalau kita solat, kebaikan daripada solat itu, di samping diberikan pahala oleh Allah SWT, akan datang kepada kita sendiri. Kebaikannya itu akan datang kepada kita sendiri. Mendapati masa, satu senaman yang hebat, dapat menjalankan ukhuwah melalui solat berjemaah, dan berbagai-bagai lagi kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk diri kita, yang menciptakan kita. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diberikan puasa, janganlah sekali-kali kita mengeluh. Janganlah sekali-kali kita bimbang, kerana Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Allah lah yang menentukan segala-galanya untuk kita. Semua yang Allah suruh, kebaikannya akan kembali kepada kita. Tuan-tuan fikir kalau zakat, Allah suruh berukhuwah, Allah suruh bersedekah, Allah suruh macam-macam, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, Allah suruh taat kepada anak-anak, Allah suruh menafkahi keluarga, Allah suruh
merapatkan hubungan silaturahmi dan sebagainya, kebaikannya semuanya akan kembali kepada kita, bukan kepada Allah, kepada kita. Ya, itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, hikmah setiap ibadah yang diberikan Allah SWT. Jadi Ramadan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ialah bulan yang penuh dengan keberkatan, kerahmatan dan keampunan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi matlamatnya ya adalah untuk kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di dalam ayat yang saya bacakan tadi, di hujung ayat itu Allah menyatakan bahawa la'allakum tattaqun. Ya, supaya kamu bertakwa. Dalam kitab-kitab lain disebutkan juga mudah-mudahan kamu bertakwa. Bila disebutkan kalimah la'allakum, biasanya la'allakum ini ya, mudah-mudahan kamu bertakwa ini ada di sana ciri-ciri supaya kita berusaha mendapatkannya dengan bersungguh-sungguh. Perkataan la'allakum ni, mudah-mudahan kamu bertakwa ni, tidaklah kita berpuasa itu terus jadi bertakwa. Dia tidak sama. Ya, setiap orang yang berpuasa ni, dia tidak sama. Cara penerimaan pahalanya tidak sama. Ya, Allah berikan pelbagai situasi. Ada orang berpuasa. Ramai orang berpuasa, tapi setiap orang berpuasa itu, ya Allah tidak akan berikan dia pahala yang sama. Pahala puasa itu sama, tetapi pahala cabaran berpuasa itu dia berbeza-beza. Ya, dia tidak sama. Ya, ada orang yang puasa, ya, bercuti contohnya, duduk di rumah, ya, dalam bilik yang beraircon, berhawa dingin dan sebagainya, dapat pahala puasa. Ada orang pula berpuasa, dalam masa yang sama dia mencari rezeki, bekerja di tengah panas, membanting tulang dan sebagainya. Maka dia dapat pahala berpuasa dan pahala sukarnya dia berpuasa itu. Ya, itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil. Jadi perkataan la'allakum, ya, la'allakum itu ialah mudah-mudahan. Semoga, mudah-mudahan kita bertakwa. Ya, dengan puasa itu mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa. Kita sebut perkataan takwa. Ya, jadi berapa ramai di antara kita yang faham tentang konsep takwa dan pengamalannya dalam kehidupan seharian? Tak ramai, tuan-tuan. Ya, sebut takwa. Dari segi akademik dia boleh sebut. Dari segi pengamalan sehariannya belum tentu dia boleh lakukan. Ya, takwa itu ialah melakukan perkara yang disuruh oleh Allah, meninggalkan larangan Allah, taat kepada Allah. Ya, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Kita boleh sebut secara akademik. Tapi secara praktikal, dalam amalan kehidupan kita sehari-hari, itu memerlukan pemahaman dan pengorbanan. Ya, saya mengajar di sekolah. Saya mengajar daripada prasekolah sampai darjah 6 saya ajar. Ya. Kadang-kadang ada anak-anak ni, bila kita bacakan ayat ini, kita bagi ceramah, kita bagi tazkirah di sekolah dan sebagainya, ada di antara mereka yang bertanya kita, Ustaz, bertakwa ni apa? Ni puasa ni boleh jadi bertakwa. Dengan puasa kita akan jadi bertakwa. Jadi anak-anak ni tanya, Ustaz, bertakwa ni macam mana? Macam mana saya nak jadi orang yang berpuasa dan bertakwa? Kalau anak-anak tuan tanya, cucu-cucu tuan-tuan tanya, macam tu, bertakwa ni apa? Apa tuan-tuan nak jawab? Macam mana tuan-tuan nak jawab? Macam mana nak bagi dia faham tentang konsep takwa daripada berpuasa ini? Anak-anak tanya, ayah, takwa ni macam mana? Macam mana saya dengan puasa ni saya jadi takwa? Macam mana? Cucu kita tanya, macam mana tu dengan puasa ni kita boleh jadi takwa? Dalam kitab Quran ni sebut, puasa la'allakum tattaqun, kamu akan jadi bertakwa. Konsep dalam kehidupan seharian tu. Maka kita boleh jelaskan kepada dia dengan konsep yang mudah, analogi yang mudah. Panggil anak itu, kita anak murid sekolah ni, panggil anak murid sekolah. Tanya dia, kamu balik sekolah tengah hari? Ya, Ustaz. Sampai rumah, penat tak? Penat. Panas tak? Panas. Ibu apa dekat rumah? Tak ada. Kerja. Jadi kamu balik rumah, siapa uruskan? Saya urus sendiri, nanti van datang ambil saya sekolah. Baik, kamu balik dalam keadaan panas. Dalam keadaan penat. Ya, kamu masuk dalam rumah, kamu pergi ke dapur, kamu buka peti sejuk. Buka peti sejuk. Kamu nampak air tembikai, ais yang ada semalam waktu berbuka, tak habis lagi. Bayangkan, tengah hari. Panas. Orang pula tak ada. Air tembikai tu. Kamu tengok pula bekas tu. Ayam golek semalam yang tak habis lagi. Ada lagi dalam bekas tu. Ya, dengan nasi Arabnya siap. Kalau kamu masuk microwave, panaskan memang settle lah. Siapa pun tak tahu. Siapa pun tak nampak. Dengan air yang sedap tu, dengan makanan yang hebat tu, tiba-tiba kamu tak makan.
Kamu tutup sejuk, kamu tinggalkan, kamu pergi solat dan bersiap. Itulah takwa. Itulah takwa, tuan-tuan. Bagi tahu ke anak itu. Itulah tandanya kamu bertakwa. Sedangkan orang tak nampak kamu. Ya? Tak ada siapa menegur kamu. Tak ada siapa mengawasi kamu. Ibu bapa kamu tak ada, adik-beradik kamu tak ada. Kamu seorang, kamu buka peti sejuk. Minuman yang hebat, sedap tu di depan mata. Makanan yang sedap tu ada di depan mata. Kamu tak makan, kamu tutup peti sejuk, kamu uruskan diri dan kamu solat. Dan uruskan kamu pergi sekolah agama. Kamu tak makan, jangan kamu berpuasa. Itulah takwa. Begitulah takwa. Jadi anak ni pun dia faham, oh, begitulah takwa. Begitu juga dalam kehidupan seharian. Ya, maka kita bersendirian di rumah contohnya. Ya, dengan handset kita. Macam-macam kita boleh buat. Ya, kadang-kadang kawan bagi berita-berita dan sebagainya, kita nak komen tu, tiba-tiba kita tak komen, sedangkan kita boleh buat. Itulah takwa, tuan-tuan. Takwa ni ialah bila kita merasa kita ini ya diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila ada perasaan yang kita ini sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disebut dalam bahasa Arab sebagai muraqabatullah. Ya, muraqabah. Muraqabatullah artinya merasai diri ini sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita merasakan diri kita ini sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak mungkin kita akan melakukan kejahatan. Sama ada di halayak ramai ataupun ketika mana kita bersendirian. Ya. Jangan banyaklah, tuan-tuan. Kita buat analogi. Kita berjalan dengan isteri kita. Isteri kita di sebelah. Kita jumpa seorang perempuan contohnya. Yang kita boleh mengorat ni. Kan lelaki boleh keempat nak mengorat ni. Berani tuan-tuan kenyit mata? Tak berani, tuan-tuan. Sebab isteri kita ada. Sebab diperhatikan. Analoginya begitu. Ya. Mana dia berani kita buat? Tak berani. Ya. Sebab kita diperhatikan. Ya. Contohnya dalam satu pasar raya. Ya. Ada CCTV contohnya. Ya. Di depan CCTV tu, ya, ada tak orang nak mencuri depan tu? Tak ada. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dia diperhatikan. Lebih-lebih lagi kalau kita merasai kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabatullah, iaitu merasakan diri sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mencapai tahap ketakwaan ini, seperti mana yang saya sebutkan tadi dengan analogi yang begitu mudah tadi, maka kita hendaklah sentiasa berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Kembali kepada pengertian puasa itu sendiri, iaitu pengertian puasa iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bahkan ada disambung oleh ulama, dan juga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Itu di antaranya. Bukan setakat puasa, tetapi perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Oleh sebab itulah, bila kita berpuasa, ya, puasa ini sebenarnya dia menyucikan diri kita. Menyucikan jiwa kita. Ya, jadi, dengan berpuasa, kita mengorbankan hawa nafsu kita. Ya, nafsu kita ini, dia dengan benda lain dia tak boleh. Kebanyakannya disebabkan oleh keletihan dan juga kelaparan. Bila kita lapar, ketika itulah nafsu kita boleh ditundukkan. Jadi itu adalah di antara matlamat puasa. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa ya, puasa ini dapat menjadikan kita bertakwa. Mudah-mudahan dengan puasa yang bersungguh-sungguh ini kita akan jadi orang yang bertakwa. Bukan di dalam bab puasa saja, tuan-tuan. Ya, perkataan la'allakum ni, kalau tuan-tuan lihat di dalam ayat-ayat yang lain pun, ya, ada di antaranya Allah sebutkan. Contohnya di dalam surah Jumu'ah, ya, ayat yang ke-10. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surahul Azim. Disebutkan di akhir ayat itu la'allakum tuflihun. Dalam ayat puasa tadi disebutkan la'allakum tattaqun. La'allakum, mudah-mudahan supaya kamu bertakwa. Apa dia kata? Fa iza qudiyatis salah. Apabila selesai daripada solat, yang ini solat Jumaat, apabila selesai menunaikan kewajipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, fantashiru fil ardi. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Ya, dengan urusan kamu masing-masing. Ya, Allah kata. Bertebarlah kamu dengan urusan kamu masing-masing. Yang penting laksanakan perintah Allah. Ya, yang itu dalam bab solat, yang ini dalam bab puasa, laksanakan perintah Allah dalam bab puasa. Yang tadi solat, laksanakan perintah Allah dalam bab solat Jumaat. Ya, wabtaghu min fadlillah. Ya. Maka carilah apa-apa yang kamu hajati, ya, dengan apa?
daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Carilah apa-apa yang kita hajati daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wazkurullaha katsira. Wazkurullah, ingatlah kepada Allah katsira, banyak-banyak. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Allah kata apa di ujung ayat? La'allakum tuflihun. Maka kamu akan berjaya. Berjaya dalam arti kata berjaya di dunia dan juga di akhirat. Bukan berjaya di dunia saja. Berjaya di akhirat. Itu matlamat hidup kita. Kita nak hidup berjaya di dunia dan juga hidup berjaya di akhirat. Cemerlang di dunia, cemerlang di akhirat. Tiada gunanya kalau kita cemerlang di dunia tetapi kita tidak mempunyai apa-apa di hari akhirat. Itu orang yang paling malang. Yang paling malang. Ya. Jadi, la'allakum tuflihun itu, mudah-mudahan kamu berjaya di dunia dan akhirat itu, bergantung kepada kebebasan yang Allah berikan dalam ibadah tadi. Allah suruh kita mencari rezeki. Cari rezeki yang halal dengan bersungguh-sungguh. Ya. Kurniaan Allah SWT ni banyak, nikmat yang Allah berikan. Ya. Perbanyakkan mengingati Allah. Ya. Dalam mencari rezeki itu, yang halal itu, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari yang halal saja. Ya, yang syubhat, yang ni sebagainya, kita tak cari. Ya, barulah la'allakum tuflihun. Kita boleh mencapai tuflihun. Mudah-mudahan dengan apa yang kita usahakan itu, kita berjaya. Begitu juga dengan puasa. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini, kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, ya, dalam sebuah hadis qudsi, kulli amali bani adam lahu illa siyam. Ya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. As-siyamu junnah wa idza kana yawm sawmi ahadikum fala yarfus wa la yathab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyakul inni ru'um sha'im. Artinya setiap amalan anak Adam, yang ini manusia, adalah untuknya melainkan berpuasa. Sesungguhnya puasa itu, kata Allah, untuk aku dan aku sendiri yang memberi balasannya. Puasa adalah benteng, dan apabila salah seorang di antara kamu sedang melaksanakan puasa, janganlah dia berkata-kata lucah dan bertengkar. Jika ada orang yang lain yang memakinya atau ingin bergaduh dengannya, maka hendaklah dia mengatakan, aku berpuasa. Inni sha'imun. Ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa puasa ini hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita mula berpuasa, daripada lepas subuh tu, terbit fajar sampai terbenam matahari, tak dapat kita nak menilaikannya. Kejujuran itu hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Ini kalau dalam solat kita nampak batal sahnya. Kita nampak syarat wajib, rukun qauli, rukun fi'linya. Tetapi kalau puasa, tuan-tuan, Allah sahaja yang boleh menilainya. Ya, bagaimana perasaan kita ketika berpuasa, hanya kita je yang boleh merasainya. Ya, dan kita je yang boleh menilainya. Dan kalau kita nak nilai puasa itu, maka tak lain tak bukan, caranya ialah dengan memuhasabah diri kita. Ya, melihat kepada diri kita. Ya, puasa ini, ya, adakah mendatangkan kebaikan kepada kita? Menjadikan kita lebih baik atau tidak? Ya, sepatutnya puasa ini menjadikan kita lebih baik. Ya, dari segi solatnya, dari segi puasa dah tentulah. Dari segi membaca Al-Qurannya. Ya, kalaulah bukan bulan Ramadan ini kita nak memperbanyak membaca Al-Quran, bulan apakah lagi yang kita nak banyakkan, tuan? Kalaulah bukan dalam bulan Ramadan ini kita nak qiyam, ya, solat malam, ya, bulan apakah lagi yang kita nak lakukannya? Ya, kalaulah bulan Ramadan ini, ya, kita tidak bersungguh-sungguh melaksanakan sedekah, ya, bulan apakah lagi yang kita nak kejar untuk melakukan sedekah ini? Ya, jadi bulan Ramadan inilah peluang untuk kita melakukannya, kerana bulan Ramadan ini, ya, Allah melipat gandakan segala amalan kita. Ya, di samping melakukan ibadah, ya, yang paling utama sekali ialah kita mesti menjauhkan diri kita daripada kemaksiatan. Bimbang kita, tuan-tuan. Jadi bila menceritakan tentang kemaksiatan di bulan Ramadan ini, ya, yang paling banyak sekali ialah kemaksiatan lidah. Ya, dan yang paling banyak sekali ibadah yang boleh dilakukan ni, ibadah-ibadah sunat ni di antaranya ialah bersedekah. Jadi saya teringat, kalau berceritakan ni dulu guru saya ada menceritakan. Teringat saya surah Al-Humazah. Ya, Al-Humazah. Al-Humazah ni artinya pengumpat.
Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah kata. Dan kecelakaan bagi orang yang mengumpat dan mencela. Humazatil lumazah. Humazah, ulama menyatakan bahawa ahli tafsir mengatakan, saya bukan ahli tafsir, saya menyatakan apa yang diadakan oleh pentafsir-pentafsir seperti Ibnu Katsir, ya, Dr. Hamka dan sebagainya. Ya. Humazah artinya pengumpat. Sementara pengumpat secara belakang, mengata di belakang. Sementara lumazah mengata di depan. Jadi kecelakaan bagi orang yang mengumpat dan mencela. Mencela ni dia berhadapan. Kalau mengumpat ni dia di belakang. Ya. Sebab itu humazah tu maknanya belakang. Lumazah itu depan. Dalam tafsiran ulama ialah mengata di belakang dan juga mengata di depan. Ya. Fawailul. Ya. Jadi maknanya wailul likulli. Wailul ni ialah kecelakaan. Ya, kecelakaan yang Allah berikan kepada orang yang mengumpat dan juga orang yang mencela orang lain. Mengumpat ni mengata di belakang, mencela ni depan-depan mengutuk, tak guna kau apa maki orang, itu termasuk dalam mencela. Sama ada mencela itu melalui mesej dan sebagainya. Mencela. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Dan orang yang mengumpulkan harta dan sentiasa menghitung-hitungnya. Ini. Ya, allazi jama'a malan wa 'addadah. Ya, orang yang mengumpat dan orang yang mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitungnya. Dalam arti kata yang lain ditafsirkan oleh para ulama. Siapakah mereka ini? Mereka yang mengumpul harta dan menghitung-hitungnya serta tidak mahu menginfakkannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dia mengumpat, kedua dia mengeji, maki hamun, yang ketiga dia mengumpul harta yang banyak tanpa memberi manfaat kepada ummah hartanya itu. Ya? Jadi ini saya selalu teringat ayat ini. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dia ingat dengan harta itu dapat memanjangkan umurnya, dapat mengekalkannya. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, kata Allah. Dia rasa harta itu dapat mengekalkannya. Allah kata kalla. Sekali-kali tidak. La yumbazanna fil hutamah. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Ada sebuah neraka yang bernama Hutamah. Nanti kita akan lihat macam mana keadaan di Hutamah ni. Begitu mengerikan sekali. Kemudian ditanya oleh Allah lagi, "Wa ma adraka mal Hutamah?" Tadi Allah kata campakkan dalam neraka Hutamah. Allah tanya, apakah itu yang dimaksudkan dengan Hutamah? Ya, Allah tanya, bukan sebab Allah tak tahu. Allah nak bagi kita beri perhatian. Ya. Narullahil muqadah, Allah kata. Ia adalah api azab Allah yang dinyalakan. Api yang menyala. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Api itu membakar sampai ke hati, panasnya api itu sampai ke dalam. Dan ada ulama mentafsirkan bahawa sampai ke hati itu kerana hati itu adalah punca segala kejahatan. Kalau baik hati itu, baiklah seluruh anggota. Kalau buruk hati itu, buruklah seluruh anggota. Sebab itu dibakar diri dia sampai hatinya terbakar. Sampai masak sampai ke dalam. Menurut tafsiran yang biasa, sampai ke dalam dibakar. Sampai hangus. Sampai dalamannya masak. Bayangkan betapa panasnya api itu. Dan dinyatakan lagi di sini, kata Allah, Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas diri mereka. Api itu, neraka Hutamah itu, ditutup rapat. Ditutup rapat ni dah mengerikan dah. Tuan-tuan. Cuba tuan-tuan lihat, kalau dalam surau, na'udzubillah min zalik, minta dijauhkan, dalam surau atau rumah kita, terbakar, tutup rapat. Tak ada ruang untuk lari, tuan-tuan. Ditutup rapat ni. Itulah Hutamah tu, tutup rapat. Kemudian kita dibakar di dalam ini. Bagaimana keadaan kita, tuan-tuan? Ya? Bagaimana kita nak melepaskan diri? Tak ada ruang nak melepaskan diri, tapi dibakar dengan api yang panas. Itu pun dah cukup mengerikan, tuan-tuan. Tetapi ayat terakhir ini yang sangat mengerikan dan menakutkan serta menggetarkan hati setiap kali saya membaca ini, tuan-tuan. Iaitu fi amadim mumaddadah. Kata Allah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kalau tuan-tuan dibakar di luar, tuan boleh lari. Ya, tuan-tuan boleh lari pergi tempat yang selamat.
Tapi kalau tuan-tuan dibakar di dalam bilik yang saya sebutkan tadi, tutup, tak boleh keluar. Masuk situ, tuan-tuan, budak tak boleh keluar. Ya. Tetapi ayat akhirnya mengatakan bahawa fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ada yang mengatakan tiang-tiang yang panjang dan melintang. Jadi maknanya kalau tuan-tuan dikurung dalam bilik itu, dibakar, kemudian diikat, tangan dan kaki tuan-tuan diikat, ya, tuan-tuan boleh lagi menggelupur-gelupur, ya, boleh lagi memijak-mijak api. Kalau diikat di tiang tu, boleh lagi memijak-mijak api. Adalah sedikit ruang untuk tidak panas bila api itu mati di kaki tuan-tuan. Tetapi kalau tuan-tuan diikat di tiang yang panjang, digantung dan dibakar di dalam bilik yang tertutup, maka tidak ada lagi ruang untuk kita tidak merasa sakit. Tidak ada ruang untuk kita tidak merasa sakit. Tidak ada jeda atau tidak ada detik waktu, saat yang kita tidak merasa sakit. Na'udzubillah min zalik. Digantung, dibakar di tempat yang tertutup, digantung, diikat. Kita bergulik kanan sakit, kiri sakit, nak padam api tak boleh. Bayangkan, kisah ini Allah berikan kepada orang-orang yang lumazatil lumazah. Orang yang mengumpat dan menghina orang, serta orang yang kedekut dengan hartanya dan menyangka hartanya itu boleh menyebabkan dia hidup selama-lamanya dan menyangka hartanya boleh menyelamatkannya. Ya. Inilah tuan-tuan di antaranya. Bagaimana ya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ya, peringatan-peringatan atau tazkirah ini ya sebenarnya penting, ya, untuk kita meningkatkan motivasi kita, ya, keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ada ulama salaf mengatakan bahawa puasa yang diterima oleh Allah selagi mana anggota badannya berpuasa daripada perbuatan maksiat. Ini orang-orang salafus soleh. Ya, orang-orang terdahulu, ya, yang beramal soleh, ya, mereka mengatakan bahawa puasa kita ini selamat selagi mana tubuh badan kita tidak melakukan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain mengatakan bahawa, ya, supaya kita berjaga-jaga daripada kemaksiatan yang kita lakukan ini, tuan-tuan. Man lam yada' qauli zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji dan beramal dengannya, maka Allah tidak berhajat untuk dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ya? Jadi sesiapa yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang keji, perkataan yang keji, amalan yang keji, sedangkan dia berpuasa, maka di sisi Allah, Allah tidak memerlukan kelaparan dan lapar dan dahaganya. Allah tidak memerlukan. Jadi marilah kita merenung, tuan-tuan, ya, sambil masa 1 minit untuk menamatkannya. Marilah kita merenung diri kita ini, tuan-tuan, ya, sejauh manakah kita ini, ya, ikhlas mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita pahala, ya, dan juga keampunan di sisinya, dan mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kelalaian, seperti mana yang kita berdoa, ya, di akhir solat witir. Ya, kita berdoa di akhir solat witir, selalu kita baca Rabbana taqabbal minna solatana, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah solatku, ya, wa siyamana, dan puasaku, ya, wa qiyamana, dan solat malamku, ya, wa tahashu'ana, dan kehusyukanku, wa tadarru'ana, dan kerendahan hatiku, wa tammim taqsiruna, dan sempurnakanlah ibadahku, ya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi untuk akhirnya, setiap kali kita melakukan ibadah, marilah kita ikatkan dua perasaan ini dalam hati kita, seperti mana diajarkan oleh tuan-tuan guru saya. Iaitu yang pertama sekali, kita merasa raja', ya, mengharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan semoga Allah terima ibadah kita. Dan yang kedua, marilah kita berperasaan khauf, takut kalau Allah tidak menerima ibadah kita. Jadi dua perasaan ini, ya, kita tekadkan dalam hati kita. Mudah-mudahan bila kita beribadah, kita ingat, kita harap Allah terima ibadah kita dan kita melakukan ibadah yang terbaik. Dan kita berharap Allah tidak tolak ibadah kita disebabkan kemaksiatan yang kita lakukan, perkara sia-sia dan kelalaian yang kita lakukan, dan kita akan menjadi orang yang rugi di dunia dan juga di akhirat. Jadi untuk akhirnya,
Marilah sama-sama kita tangguhkan tazkirah ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.